Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah membolehkan maklumat dihantar dan diterima dengan pantas. Kemudahan ini telah membawa kepada peningkatan penggunaan internet dan mel elektronik atau email dalam sektor awam yang dipengaruhi oleh bilangan pengguna dan kepentingan maklumat yang kian meningkat dari semasa ke semasa. Komunikasi secara elektronik dilihat sebagai salah satu saluran penting dalam membantu mewujudkan perkongsian maklumat. Tambahan pula, kaedah ini membolehkan proses penghantaran dan penerimaan sesuatu maklumat dilaksanakan dengan lebih cepat dan mudah. Walau bagaimanapun, pengurusan internet dan email yang tidak terkawal boleh menjejaskan keselamatan maklumat. Justru, perlindungan keselamatan yang bijaksana perlu diwujudkan dan disesuaikan bagi menjamin kesahihan, keutuhan dan kebolehsediaan maklumat yang berterusan. Oleh itu, wujudnya etika penggunaan komputer sebagai panduan moral dalam penggunaan komputer dan sistem maklumat seperti menerapkan nilai murni dalam penggunaan teknologi dan peralatan komputer serta sebagai panduan untuk mencegah salah laku dalam penggunaan komputer. Etika komputer yang bermaksud merupakan tingkah laku dan kelakuan moral manusia terhadap penggunaan komputer. Etika komputer ini adalah sangat berbeza dengan undang-undang dan akta terhadap penggunaan komputer. Jumlah interaksi manusia terhadap penggunaan komputer ini semakin meningkat dan menjadi etika komputer ini sebagai satu dasar yang perlu dipatuhi dan difahami oleh semua masyarakat semasa menggunakannya. Hal ini kerana berbagai isu yang timbul membabitkan orang awam apabila individu tersebut bertindak sebagai pengguna akhir. Sebagai contohnya, isu-isu yang sering muncul dalam etika komputer ataupun dipanggil sebagai jenayah cyber seperti menyebar virus, spam email, carding iaitu pencurian melalui internet, DOS, denial of service, hacker, cracker dan sebagainya. Jenayah yang sudah tentu membabitkan orang awam yang bertindak sebagai pengguna yang semakin meningkat ini mungkin berpunca daripada pengetahuan dan penggunaan yang kurang mendalam terhadap bidang komputer berbanding mereka yang sememangnya berada di dalam bidang ini. Selain itu, kurang arif mengenai undang-undang cyber, orang awam juga tidak menerima impak yang hebat apabila isu etika komputer ini berlaku dan kurangnya pendedahan dalam pengaruh kegunaan dan kuasa yang ada pada komputer. Kebanyakan orang hanya memandang remeh akan hal ini. Mereka tidak tahu yang kini melalui komputer berbagai jenayah cyber boleh berlaku sama ada kita sedar atau tidak. Ditambah pula dengan sistem penggunaan internet yang makin berleluasa. Internet yang sebenarnya boleh memberi pengetahuan menyeluruh mengenai pelbagai perkara nyata telah disalahgunakan oleh banyak pihak untuk tujuan tidak berfaedah. Oleh itu, untuk mengatasi isu-isu etika komputer ini berlaku, sepatutnya masyarakat atau pengguna teknologi ini memberitahu tentang rukun etika komputer yang dicadangkan oleh Institut Etika Komputer. Terdapat 10 rukun etika komputer kepada pengguna dan profesional komputer, iaitu pertama, tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain, tidak mengganggu kerja komputer orang lain, tidak menceroboh masuk fail komputer lain, tidak menggunakan komputer untuk mencuri, tidak menggunakan komputer untuk menjadi saksi palsu, tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah, tidak menggunakan sumber komputer orang lain tanpa kebenaran atau sebarang bayaran, tidak menggunakan tanpa kebenaran output intelektual orang lain, memikirkan akan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan dan menggunakan komputer dengan memberi pertimbangan dan hormat kepada manusia lain. Selain itu, terdapat juga etika lain yang perlu dititik beratkan oleh pengguna, termasuklah etika dalam aplikasi laman sembang seperti dalam penggunaan Skype dan Yahoo Messenger, etika ketika menulis email, etika dalam melayari media sosial atau rangkaian, dan etika dalam penulisan blog dan sebagainya. Dengan menitik beratkan rukun-rukun etika yang ditetapkan ini, sedikit sebanyak dapat membantu pengguna sekaligus masyarakat, iaitu menjadi garis panduan menggunakan komputer dan juga dapat mengelakkan penyalahgunaan komputer dan mengurangkan jenayah, terutamanya jenayah cyber yang berleluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan berkenaan dengan keselamatan komputer. Keselamatan komputer bermaksud melindungi sistem komputer dan maklumat yang berada di dalamnya daripada terakses yang tidak sepatutnya dan boleh menyebabkan kerosakan serta perubahan pada sistem dan maklumat komputer tersebut. Di sini saya akan kongsikan 3 perkara penting di dalam tajuk ini, iaitu asas keselamatan komputer, ancaman penggunaan komputer dan cara untuk menjaga komputer. Dapat 4 keselamatan komputer, iaitu yang pertama, kerahsiaan yang membawa maksud maklumat tidak akan boleh didedahkan sesuka hati
atau dibiarkan terakses tanpa kebenaran tuan kepunyaan komputer tersebut. Seterusnya, yang kedua merupakan integriti, iaitu mencegah sebarang perubahan atau ubah suai oleh pengguna yang tidak berdaftar. Sebagai contoh, menulis, mengubah, menukar status, hapus atau mencipta sesuatu yang bukan daripada hak milik sendiri. Yang ketiga adalah kesediaan, iaitu pengguna yang berdaftar tidak sepatutnya dihalang untuk mencapai suatu aset atau data selagi pengguna tersebut mempunyai capaian yang dibenarkan. Seterusnya, yang keempat pula adalah penggunaan yang betul, iaitu orang yang berdaftar menggunakan sistem komputer dengan cara yang betul atau dibenarkan sahaja. Selain itu, di sebalik keselamatan yang tersedia untuk komputer, terdapat juga ancaman penggunaannya, antara yang acap kali terjadi kepada setiap pengguna yang menggunakan komputer adalah virus. Virus iaitu yang merupakan satu program yang membiak dengan menjangkiti fail atau program lain di dalam komputer serta mengganggu sistem komputer seperti Windows dan hard disk. Virus juga mudah merebak melalui email, disket dan handy drive dan lain-lain lagi. Virus juga dikategorikan kepada beberapa jenis, antaranya worm, trojan, backdoor, spyware dan sebagainya. Penyebaran virus ini selalunya akan menyebabkan kita tidak dapat mengakses semula data-data yang tersimpan di dalam komputer serta menyebabkan kehilangan banyak data yang tersimpan di dalamnya. Sebagai contoh, virus I Love You yang telah disebarkan kepada 45 juta orang pada tahun 2000 dan telah mengganggu sistem komputer. Virus I Love You ini telah menyebabkan terhapusnya gambar-gambar, audio dan fail-fail yang terdapat di dalam komputer. Perkataan I love you sangat mudah membuat orang tertarik dan terangsang dengannya. Maka, dengan cara itulah pencipta virus telah menarik penerima email untuk menekannya. Di samping itu, apabila terdapatnya sesuatu kesukaran, pasti akan ada juga jalan keluarnya. Begitu juga dengan komputer. Di sini terdapat beberapa cara untuk menjaga atau memastikan komputer dalam keadaan selamat. Okey, yang pertama, memastikan terdapatnya pemasangan antivirus di dalam komputer supaya mudah untuk mengenal pasti virus yang terdapat di dalam komputer serta memusnahkannya. Kita juga perlulah sentiasa mengimbas PC dari serangan trojan, virus, sniffer serta berwaspada apabila hendak mendownload email attachment yang belum di-scan ke dalam PC, terutamanya yang mengandungi COM, VB, DLL, exe pada hujung nama fail. Hal ini kerana tersebut merupakan virus. Kedua, sentiasa update fail pengenalan virus atau yang dipanggil virus signature file, iaitu kesemua perisian antivirus merujuk kepada pengkalan data yang menyimpan maklumat mengenai virus apabila memeriksa sesuatu fail yang dijangkiti. Maka, pentingnya untuk sentiasa dinaiktarafkan agar antivirus tersedia di dalam bentuk yang terkini dan memudahkan pengesanan virus berlaku. Ketiga, menggunakan random password bagi menghalang password cracker. Sebagai contoh, menghasilkan password daripada gabungan nombor, huruf kecil dan besar serta simbol. Gunakan semaksimum mungkin password yang dibenarkan. Kita juga digalakkan untuk selalu menukar password sekurang-kurangnya sebulan atau seminggu sekali. Dan janganlah kita sesuka hati memberi password kita kepada orang lain walaupun orang yang kita kenali. Yang keempat, menggunakan internet firewall, iaitu yang merupakan sebuah perisian atau perkakasan yang membantu menghalang penggodam, virus dan cacing worms daripada mengakses komputer kita. Firewall juga merupakan pertahanan yang paling utama dan penting bagi menjaga keselamatan komputer. Apa yang saya dapat dari topik etika dan keselamatan komputer ini ialah saya dapat memahami konsep etika dan keselamatan komputer, memahami dan melayari internet dengan etika yang betul, ketahui cara menjaga aspek keselamatan komputer dengan betul dan mengenal pasti ancaman kepada sistem komputer dan akhir sekali lebih berhati-hati dalam menggunakan komputer serta melayari internet. Berdasarkan tajuk keselamatan komputer, dapat diambil bahawa keselamatan komputer adalah sangat penting untuk dipelajari dan diketahui secara umum.
untuk mengelakkan daripada berlakunya kerugian, bukan sahaja dari segi wang ringgit, akan tetapi juga termasuk data-data atau fail-fail yang disimpan. Selain itu, sangatlah penting bagi kita untuk menjaga keselamatan komputer agar dapat digunakan dalam jangka masa yang berpanjangan. Dengan mempelajari keselamatan komputer juga, kita akan dapat tahu mengenai pelbagai ancaman yang berlaku ke atas komputer serta membuat kita sedar dan lebih berhati-hati ketika menggunakannya. Maka, dengan adanya kesedaran berkenaan perkara ini, segala maklumat kita tidak akan mudah tersebar dengan sewenang-wenangnya.